Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majil dalam 15 minit MMTV, edisi 16 Mei 2023. Kementerian Dalam Negeri KDN sedang mengkaji dan mengemas kini arahannya lebih menyeluruh dalam usaha menangani isu berkaitan penggunaan kalimah Allah, Baitullah, solat dan Kaabah dalam penerbitan berkaitan agama. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata keperluan untuk mengkaji semula perkara itu adalah selaras dengan kepentingan masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini serta mewujudkan penyelaan dan kawalan yang lebih berkesan terhadap bahan penerbitan yang melanggar peruntukan Akta Undang-Undang. Tegasnya penggunaan kalimah Allah dan 3 perkataan lain masih kekal eksklusif milik umat Islam, malah tidak boleh digunakan penganut agama lain untuk ajaran mereka. Semalam, media melaporkan kerajaan Malaysia dan KDN memfailkan notis pemberhentian rayuan kes itu yang dimohon Jabatan Peguam Negara yang difailkan pada 12 Mac 2021 dan memberhentikan keseluruhan proses berkenaan tanpa sebarang perintah terhadap KOS. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kebenaran penggunaan kalimah Allah dan 3 perkataan Arab yang lain dalam penerbitan bahan agama Kristian hanya terpakai di Sarawak dan bukan di negeri-negeri lain. Dalam perkembangan sama, Ketua Penerangan UMNO Datuk Seri Azalina Othman Said memberitahu bahawa Menteri UMNO dijangka membangkitkan isu ini pada mesyuarat Kabinet yang akan berlangsung esok. Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia KRPPM, Integrity Governance dan Anti-Rasuah IGAR mengingatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar bersikap telus berhubung lanjutan tempoh khidmatan Sri Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Pengerusi KRPPM IGAR Syed Ibrahim Syed Noor berkata penting bagi kerajaan mengeluarkan senarai kriteria diperlukan bagi menjawat jawatan tersebut selain bagi mengelakkan sebarang persepsi negatif terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM. Jumaat lalu, Anwar memaklumkan bahawa kontrak Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki disambung selama setahun lagi. Menurut Anwar yang merupakan Menteri Kewangan, kerajaan berpendapat bahawa Azam telah memberikan khidmat terbaik sepanjang bergelar Ketua Pesuruhjaya SPRM selain menilai kesungguhan Azam yang secara dasarnya diberi kebebasan untuk menjalankan tugas khususnya iaitu memerangi rasuah. Dewan Undangan Negeri Dun Selangor akan dibubarkan sebelum tarikh pembubaran automatiknya iaitu 25 Jun depan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata beliau bersama Menteri Besar dan Ketua Menteri di negeri-negeri terlibat bersepakat untuk membubarkan DUN masing-masing selewat-lewatnya minggu ke-4 bulan hadapan. Amiruddin yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor memaklumkan pemimpin daripada semua negeri itu komited untuk melaksanakan secara serentak. Jelasnya beliau tidak mahu PRN dilaksanakan secara berulang kali dalam tempoh terdekat kerana ia memerlukan kos perbelanjaan yang tinggi. Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Terengganu, Pulau Pinang dan Selangor akan menjalani PRN tahun ini selepas ke-6 negeri itu tidak membubarkan DUN pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 November lalu. Kementerian Pendidikan KPM dengan kerjasama rakan strategik menyediakan peluang merehatkan minda melalui program cuti-cuti cikgu mampu milik. Menterinya Fadlina Siddiq berkata program itu ditawarkan melalui potongan harga tiket penerbangan, penginapan, pengangkutan darat serta taman tema dengan kerjasama beberapa pihak. Inisiatif ini dilihat dapat mempromosikan destinasi pelancongan dan merancakan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, KPM turut mengumumkan 10 prakarsa atau inisiatif bagi memperkasa kebajikan dan mengurangkan beban guru sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2023 hari ini. Antaranya ialah KPM bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP akan terus memperkasa pengurusan pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan serta memberi kebenaran dan kelonggaran pemakaian baju korporat rasmi KPM sewaktu bertugas kepada guru. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi.
Seramai 2 pengarah syarikat direman selama 3 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung kes tuntutan palsu, membabitkan dana insentif program Penjana Kerjaya, membabitkan nilai lebih RM400,000. Perintah tahanan reman terhadap suspek masing-masing berusia 35 dan 62 tahun itu dikeluarkan Magistrate Muhammad Azam Basri selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuat permohonan tersebut di Mahkamah Magistrate Georgetown pagi tadi. Menurut sumber SPRM, suspek didakwa mengemukakan tuntutan kononnya mengendalikan program pengambilan dan latihan pekerja kepada pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, bagaimanapun ia tidak dilaksanakan meskipun tuntutan kepada kerajaan telah dibuat. Kedua-dua suspek yang merupakan pengarah syarikat perkaitan import tekstil dan syarikat pandangan lusuh itu diwakili peguam daripada firma guaman Partiban & Co dan Anbar & Associates. Terdahulu, Utusan Malaysia melaporkan seramai 47 individu lagi ditahan SPRM berhubung kes tuntutan palsu membabitkan dana insentif program Penjana Kerjaya di seluruh negara melibatkan nilai keseluruhan berjumlah RM63 juta. Semalam, tular 2 video di laman media sosial seorang wanita bertindak mengasari seorang bayi yang sedang menangis di sebuah taska. Perkongsian yang dikongsi oleh ibu mangsa di Facebooknya itu menunjukkan wanita yang disyaki pengasuh di sebuah taska di Mutiara Rini, Johor Bahru itu berulang kali meniup hidung bayi berkenaan yang sedang tidur menyenyak sekaligus menyebabkan bayi tersebut bangun dan menangis. Dalam video berdurasi kurang seminit itu juga jelas kelihatan pengasuh itu kemudiannya bertindak kasar dengan menekap dan menghempas bayi berkenaan ke tilam bagi menghentikan tangisan bayi itu. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri SCP Rahmat Arifin berkata pihaknya berjaya menahan wanita berusia 21 tahun tersebut di kawasan Bandar Selasa Jaya Skudai pada pukul 2 awal pagi tadi. Beralih ke berita dunia. Sehelai gaun pengantin dihiasi lebih 50,000 batu kristal memecahkan Guinness World Record sebagai persalinan pengantin paling banyak memiliki kristal. Menurut Guinness, busana itu dipamerkan kali pertama pada 14 April lalu semasa pertunjukan fashion si Sopastalia Collezioni di Milan, Itali. Busana itu mengambil masa 4 bulan untuk disiapkan. Gaun itu dihiasi 50,890 kristal Swarovski dihasilkan oleh sebuah firma pengantin dengan kepakaran dalam menghasilkan gaun pengantin mewah dan tempahan khas Misela Ferrero. Ujarnya dia menghasilkan gaun tersebut selepas mengkaji fabrik sesuai untuk meletakkan batu kristal itu, malah setiap kristal itu dijahit satu demi satu dengan menggunakan jahitan tangan. Proses tersebut mengambil masa 200 jam waktu bekerja. 6 maut selepas satu kebakaran melanda sebuah bangunan asrama 4 tingkat di Wellington, New Zealand awal pagi tadi. Pengurus daerah bomba Wellington, Nick Peart berkata seramai 80 anggota dan 20 jentera dikera ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan. Menurutnya, beberapa mangsa dilaporkan maut di asrama 92 bilik itu, manakala 52 orang berjaya diselamatkan. Sementara itu, Perdana Menteri New Zealand Chris Hipkins memberitahu angka korban dijangka meningkat, namun ia tidak akan melebihi 10 orang. Asrama tersebut merupakan kemudahan bagi penginap jangka pendek dan panjang, termasuk sebilangan individu berpendapatan rendah dan atau menetap di New Zealand secara transit. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi negara. Aktiviti pasaran hartanah mencatatkan lebih 89,000 transaksi jual beli bernilai RM42.31 bilion pada suku pertama 2023, menurun 5.7% berbanding suku sama tahun lalu. Ketua Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta Abdul Razak Yusak berkata penurunan tersebut dipengaruhi kenaikan kadar dasar pemalaman OPR, indeks sentimen pengguna CSI dan faktor bermusim dalam pembelian rumah yang lazimnya rendah semasa awal tahun. Ujarnya penurunan aktiviti di subsektor harta tanah, kediaman dan pertanian pada kadar 6.6 dan 12.5% berbanding tahun lalu memberi kesan ke atas prestasi pasaran harta tanah keseluruhan.
Katanya kediaman dalam lingkungan harga RM300,000 dan ke bawah merekodkan 29,560 bilangan transaksi diikuti lebih RM300,000 hingga RM500,000 sebanyak 13,325 transaksi. Tambahnya, status kediaman dan pangsapuri khidmat siap dibina tidak terjual terus positif apabila bilangannya menurun kepada 26,872 unit bernilai RM18.31 bilion pada suku pertama 2023 kesan daripada serapan pasaran di kesemua negeri kecuali Selangor. Prasarana Malaysia Berhad Prasarana menyasarkan untuk mencapai min kilometer antara kegagalan MKBF sehingga 1 juta kilometer menjelang suku ketiga tahun 2026 melalui pelbagai langkah penambahbaikan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata laporan MKBF adalah sebahagian daripada petunjuk prestasi utama KPI prasarana dan merupakan penanda aras yang digunakan untuk mengukur perkhidmatan LRT, MRT dan monorail. Mengulas lanjut, beliau berkata prasarana perlu meningkatkan kualiti perkhidmatannya dengan ketara dan kementerian telah menetapkan suatu tahap yang tinggi kepada pengurusan untuk mencapai angka MKBF yang lebih selari dengan pengendali rel di rantau ini. Ujarnya lagi, laporan terkini MKBF akan didedahkan kepada umum setiap bulan manakala maklumat terkini mengenai produk prasarana yang masing-masing di bawah Rapid Rail dan Rapid Bus bakal dikongsikan pada setiap minggu. Kita ke berita sukan. Malaysia berjaya menempah tempat bagi Maraka Suku akhir Piala Sudirman 2023 menerusi kemenangan 5-0 ke atas India dalam perlawanan kumpulan C yang berlangsung malam tadi di Suzhou, China. Perlawanan dimulakan dengan acara berugu campuran yang menyaksikan gandingan Goh Sun Huat, Sivon Lai Jamie berjaya menundukkan Dhruv Kapila, Ashwini Ponampa dalam saingan straight set 21-16, 21-17. Bersambung ke perseorangan lelaki, Lee Zijia membawa mata kedua buat kem negara selepas menumbangkan wakil kedua India, Srikanth Kindambi 21-16, 21-11 selain pemain negara perseorangan wanita negara, Goh Jin Wei turut memperoleh kemenangan ketiga Malaysia dalam aksi ketiga set 14-21, 21-10, 22-20. Peregu lelaki negara Aaron Chia So Woo Yik kemudiannya menambah keceriaan negara selepas menewaskan juara dunia Satwik Sairaj Rakanedi Chirag Sethi dalam perlawanan straight set 21-18, 21-19. Kemenangan gandingan terakhir beregu wanita negara Perlitan M. Tina ini mengutip mata kelima membuat negara dengan keputusan 21-15, 21-13 ke atas Reza Joli dan Gayatri Pulela. Malaysia bakal berdepan cabaran ketiga dalam peringkat kumpulan dan bertemu Chinese Taipei esok. Liverpool terus memberi tekanan kepada Manchester United dan Newcastle dalam perebutan 4 tempat teratas Liga Perdana Inggeris selepas menewaskan Leicester City 3-0 di King Power awal pagi tadi. 2 gol separuh masa pertama daripada Curtis Jones dan sepakan percuma Trent Alexander-Arnold memastikan Reds mengutip 65 mata, 1 mata di belakang pasukan tangga keempat United dan Newcastle yang menghuni tempat ketiga. Bagaimanapun, United dan Newcastle masing-masing memiliki 3 lagi baki perlawanan untuk diharungi berbanding Liverpool dengan baki 2 saingan. Pengerusi skuad Red Jurgen Klopp teruja dengan kemenangan yang memastikan pasukannya layak untuk bersaing dalam Liga Eropah musim depan. Pada perlawanan yang berlangsung di Anfield Sabtu ini menyaksikan Liverpool akan bertemu dengan Aston Villa sebelum aksi terakhir mereka dalam perjalanan ke Southampton. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Rabu 17 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Saya tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Hendak berburu keluar kota, seluas alam bumi terbentang. Tanpa guru, siapalah kita bagai malam tanpa bintang. Sekian sahaja daripada saya, Nabil Majil. Saya mewakili warga kerja MMTV ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik dan jumpa lagi.